Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita merafakkan syukur, kita menambah lagi rasa kesyukuran kita di atas segala nikmat, limpahan-limpahan anugerah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesihatan yang baik. Allah jauhkan kita daripada wabak penyakit, kesihatan kita semakin baik, keadaan kita semakin pulih. Dan sekarang ni pada situasi kita boleh agak longgar pergerakan itu, dan beberapa sektor telah dibenarkan untuk beroperasi sebagaimana biasa, dan mudah-mudahan sama-samalah kita ikhtiar dengan tidak memanjangkan lagi rentetan wabak COVID-19 ini. Dengan kita berada di rumah, maka kita cuba berusaha memutuskan, nampak kesannya dah semakin baik, semakin kurang yang terinfeksi, dan telah pun mencecah 4,000-an lebih mereka yang telah pun boleh sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah sembuh daripada penyakit, daripada wabak, terkena wabak ini. Maka ini adalah satu tanda yang begitu baik, bahawasanya kita, ikhtiar kita tu berjaya insya-Allah, dan mudah-mudahan semakin hari kita menuju kepada satu situasi yang kembali normal, kehidupan kita seperti biasa insya-Allah. Dan pada pagi ini kita membicarakan persoalan keampunan. Satu soalan yang dimunculkan, apakah aku perlu kepada keampunan? Walaupun hadis itu adalah hadis yang dhaif, yang selalu kita dengar para ustaz menyebutnya pada tazkirah subuh, tazkirah maghrib, awwaluhu rahmah, bahwasanya Ramadan itu pada awalnya 10 malam pertama itu adalah rahmah, Allah Ta'ala kurniakan rahmah. Wa awsatuhu maghfirah, dan pada pertengahannya adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqan minan nar, dan di penghujung Ramadan itu bagi mereka yang beramal, meneruskan lagi amalan, dengan solatnya, dengan zikirnya, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisab, kesungguhan, mujahadah, 10 malam akhir itu, maka dia disebutkan lepas daripada api neraka Allah, kebebasan, kemerdekaan yang mutlak, kelepasan daripada api neraka. Dan di penghujungnya Allah sediakan satu malam yang sangat hebat, satu malam yang mana bila kita beribadah pada malam itu seumpama kita beribadat 1000 tahun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apakah kita perlu kepada keampunan? Atau dalam arti kata yang lain, relevankah pada saat ketika ini kita meraih keampunan daripada Allah, kita mohon, kita minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah perlu? Sebab di sebelah sana ada manusia yang buat tak kisah aja, mau nak 10 malam akhir ke,
apakah aku ni perlu benar-benar minta kepada Allah supaya mengampunkan segala kesalahan-kesalahan dan dosa. Jadi saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, kenapa banyak perkara lain yang boleh kita tangguh, kan? Sekolah kita boleh tangguh sampai habis nanti PKP, wabak telah reda, sekolah akan bermula, kan? Pelajar-pelajar universiti pun dicutikan, masjid-masjid tutup, surau-surau tak dibenarkan, masih tidak dibenarkan berjamaah, masih tidak dibenarkan berhimpun, apa sahaja bentuk perhimpunan tak dibenarkan, dan banyak perkara yang ditangguh. Kalau nak buat juga, hatta perkahwinan pun, musim kalau ada orang kahwin pun dengan suasana PKP ni boleh tangguh. Tapi kita belum dengar lagi Ramadan tahun ni kita tangguh. Pelik sungguh lah, kan? Dengan suasana PKP ni kita tangguh Ramadan pada tahun depan. Tak ada lagi. Jadi Ramadan tetap datang. Apapun situasi, keadaan, kita tetap mesti berpuasa pada bulan Ramadan. Tak kisah apapun yang berlaku, kita tetap perlu menjalani ibadah pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita nampak tak kehebatan Ramadan itu? Kenapa perlunya Ramadan kepada kita? Maka hendaklah sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah pun berada pada 16, ya, membawa ke penghujung Ramadan. Kita telah pun banyak hari-hari yang berlalu, kita penuhi dengan segala bentuk ibadah. Ramadan ni bukan sekadar berpuasa sahaja. Intinya ialah segala bentuk ibadah kita laksanakan. Sama ada membaca Quran, sama ada kita tadarus, sama ada kita solat sunat, kita solat berjamaah, kita solat tarawih. Jadi penuh dengan ibadah. Ya. Jadi tuan-tuan, kita mohon pada Allah SWT supaya sampai kita ke penghujung Ramadan, diberikan rezeki untuk kita sama-sama bertemu dengan Lailatul Qadar, dan kita masuk ke bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan Ramadan ini mentarbiah, membentuk sebagai sebuah, ibarat katanya camp ibadat. Keluar daripada Ramadan ini, kita terus laksanakan segala apa yang telah kita lakukan pada Ramadan ini. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan bila hadir dalam kehidupan kita, kita tak boleh tangguh. Kita mesti laksanakan walau apapun keadaan. Kita mesti menjalani ibadah pada bulan Ramadan yang mulia ini. Kenapa ya? Di antara jawapannya ialah kerana manusia sering terjerumus selama 11 bulan. Perlu ada satu bulan. Kalau tak adalah Ramadan ni, tuan-tuan, kita tak tahu bagaimanakah perkembangan hidup manusia selepas pada ini. Selama 11 bulan, berapa banyak manusia yang terjerumus melakukan keburukan-keburukan, banyak melakukan kejahatan-kejahatan, dan sering tunduk kepada hawa nafsunya, sering tunduk kepada bisikan-bisikan iblis, syaitan dan sebagainya. Dan pada 11 bulan ni, kita terlalu sibukkan diri dengan sesuatu yang pasti tinggal. Saya teringat kata-kata yang cukup, kita boleh katakan tag selalu yang disebutkan oleh Allahyarham Datuk Ismail Kamus, selalu menyebutkan kata-kata yang saya ingat lagi, ya, cukup famous kata-katanya. Manusia sering kali menyibukkan diri mencari sesuatu yang bakal tinggal, bukan sibuk siang malam pagi petang mencari sesuatu yang bakal nak dibawa. Jadi selama 11 bulan manusia terlalu sibukkan diri dengan sesuatu yang pasti tinggal. Kadang-kadang tak sempat untuk melaksanakan kewajipan-kewajipan. Kadang-kadang tangguh lagi, nak solat tangguh, nak puasa sunat pun tangguh. Selama 11 bulan, ya. Ibadat kita jadi semakin sedikit selama 11 bulan. Sembahyang sunat semakin longgar
selama 11 bulan. Zikir, ya, zikir kita, tasbih kita, tahmid semakin kurang kerana kerja makin banyak, kan, pekerjaan, tugas makin banyak, sehingga kita baru teringat belum berzikir lagi. Quran pun jarang-jarang buka, kan, kita lebih suka buka isu-isu semasa, duduk di kedai-kedai kopi bercerita dengan isu-isu yang semakin panas yang berlaku setiap hari. Kita lebih sibuk ke situ. Quran jarang buka, jarang kita buka Quran, apalagi nak mentadabbur ayat demi ayat Al-Quran, lagi kita tak ada masa selama 11 bulan. Istighfar makin sedikit. Kalau kita sebut astaghfirullahalazim pun lepas mayang aja, kan, sampai sapu muka tu astaghfirullahalazim. Itu je lah yang lazimnya kita buat selama 11 bulan. Dan akhirnya dosa kita pun semakin menumpuk-numpuk selama 11 bulan. Semakin leka, semakin lalai selama 11 bulan. Dosa-dosa semakin banyak. Jadi bila datangnya Ramadan, perlulah kita jadikan sebagai bulan memuhasabah diri kita balik, ya. Kalau tadi kita rasa ibadat makin kurang, sekarang ni kita perbanyakkan ibadat selama 30 hari ni. Segala bentuk ibadat kita perbanyakkan. Kalau dulu boleh kita pergi ke masjid, kan, dengan solat berjamaah di masjid kita memperoleh 27 darajah. Hari ni kalau kita pergi ke masjid, kena saman. Jadi kita dah hilang banyak di situ. Inilah bulannya. Maka di rumahlah kita memperbanyakkan ibadah, semayang-semayang sunat. Inilah bulannya kita nak banyak berzikir. Bila perut kita dah lapar, kan, jadi senang nak menyebut nama Allah, kita perbanyakkan berzikir. Dan inilah bulannya kita dekat dengan Al-Quran, kan, masa terlalu banyak kita di rumah dan kita pula tak boleh pergi ke mana. Dari segi hikmahnya, berlakunya PKPB pula sekarang ni, kita lebih banyak menumpukan pada aktiviti di rumah. Inilah masanya kita nak istighfar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu hari tak kurang 100 kali astaghfirullahalazim wa atubu ilaih selama 11 bulan. Kadang-kadang kita buat, kadang-kadang kita tinggal. Pada Ramadan ini kita bentuk balik, kita latih balik, kita tarbiyah balik jiwa kita supaya kita jadikan sebagai rutin, sebagai hal yang tak boleh tinggal. Kita laksanakan. Dan inilah bulannya untuk kita membersihkan diri kita daripada segala dosa. Kerana fitrah kelahiran kita ni suci dan bersih. Fitrah manusia dilahirkan ke alam ini dalam keadaan suci bersih. Sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan, ma min mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu semuanya lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Hatinya bersih, jiwanya bersih, rohnya bersih. Tetapi ibu bapa lah, persekitaran lah, hari-hari yang ditempuhnya itulah yang akan membentuk dia sama ada menjadi Majusi, menjadi Yahudi, atau menjadi Nasrani, sikapnya, tingkah lakunya. Dan Imam Nawawi mengatakan hadis ini bukan majaz tetapi hakikat. Ma min mauludin yuladu 'alal fitrah. Yang disebut fitrah di sini ialah fitrahnya agama, iaitu setiap bayi itu dilahirkan semuanya bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi memberi pandangan yang begitu, bahawasanya setiap bayi yang lahir ini semuanya siap bersedia untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidani. Maka berubah fitrah itu disebabkan didikan ibu bapa. Sama ada dia jadi Yahudi, Majusi dan juga Nasrani.
Jadi yang saya nak tekankan di sini ialah lahirnya kita di dunia ni semuanya tunduk dan patuh, bersih jiwa kita. Tetapi hari-hari yang kita lalui ni terpalitlah fitrah kita yang bersih ni tadi dengan segala bentuk keengkaran, membantah segala apa yang diperintahkan Allah, ya, buat tak tahu dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hati ni menjadi kotor, roh ni menjadi gelap, maka hiduplah dalam kegelapan. Maka diperlukan cahaya, diperlukan sinar. Maka itulah dia yang disebut sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia perlukan Allah. Dia perlu berzikir kepada Allah. Dia perlu membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, mentilawah Al-Quran, mentadabbur dan menghayati firman-firman Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara-saudari muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, bermakna dalam kehidupan kita ni jangan kita pandang remeh pada persoalan-persoalan membersihkan, mentazkiyahkan hati kita. Kerana apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita yang dipertanggungjawabkan besok di akhirat ialah hati kita. Daripada hati itu, inna fil jasadi mudghah, dalam jasad manusia itu ada seketul daging. Jadi daripada situ, daripada situlah datangnya idza salahatil jasadi kulluh. Bila daging ini baik, semua jadi baik. Perbuatannya, tingkah lakunya, cakapnya, kan, semua tingkah lakunya, budi bahasanya baik semua sebab hatinya. Jadi kita boleh kata orang tu baik hati, boleh kita kata busuk hati, boleh kita kata sakit hati, semua hati semua. Maknanya pentingnya kita untuk menggilap hati ni. Ramadan datang untuk menggilap semula, supaya kita jadi sensitif dengan perintah Allah. Sebab itu habis Ramadan ni, kita masuk bulan Syawal, disebut sebagai Aidil Fitri. Telah bersih hati kita, kita telah cuci hati kita. Kemudian kita merayakan hari kemenangan, sempena baliknya hati kita kepada fitrah. Jadi apa gunanya kalau kita habis Ramadan tapi hati kita masih kotor, hati kita masih susah nak tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, sebab tu dalam persabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah Taala dia tidak pandang suwarikum, paras rupa. Allah tak pandang. Allah tak pandang pun harta benda. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Taala pandang yang menjadi nilaian, value dalam kehidupan kita. Yang Allah Taala pandang ialah qulubikum, hati kita. Qulubikum wa a'malikum. Dan yang Allah Ta'ala pandang bukan setakat hati kita, tetapi amalan kita. Banyak orang baca hadis ni, dia baca tak habis. Sebab tu dia kata, saya ni walau tak pakai tudung, tak tutup aurat, tapi hati saya baik. Saya walau tak semayang pun okey tak, tapi hati mesti baik. Dia kata Allah Ta'ala tak pandang pun rupa paras, Allah tak pandang pun harta, tapi Allah pandang hati. Yang penting hati mesti baik bro. Macam itulah. Padahal hadis tu ada ujung lagi, qulubikum wa a'malikum, dan juga amalan-amalan soleh kamu. Allah tak menilai paras rupa. Kalau Allah Ta'ala menilai paras rupa lah masuk syurga, ramai ya di kalangan artis-artis masuk syurga. Sebab artis yang biasanya artislah yang handsome, artislah yang penampilannya cukup bagus, TikTok semuanya. Ya. Kalau Allah Ta'ala menilai dari segi harta, siapa banyak harta dia masuk syurga, miskin tak masuk syurga. Maka hanya orang-orang kaya sajalah yang akan masuk syurga.
Nabi pesan pada kita, Allah Ta'ala dia tak menilai pun dari segi rupa paras. Allah tak menilai pun dari segi harta benda. Banyak mana pun harta Allah tak pandang. Tetapi Allah Ta'ala jadikan sebagai nilaian ialah pada kulub, hati. Jadi hati kita ni lah yang Ramadan datang, kita relatekan. Ramadan datang sebagai alat ataupun tool. T-O-O-L, tool, ada tambah S pada plural, tools. Satu alat yang sangat berkesan untuk membersihkan hati kita. Jadi itulah sebenarnya tujuan, tujuan Ramadan, kehebatan Ramadan ini. Maka mari tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, tugas kita sebenarnya, kalau kita fikir tugas kita begitu banyak, tak ada masa kita nak duduk kedai kopi, kita nak menyembang, nak membawang bawang besar, bawang kecil. Banyak tugas kita, di antaranya ialah nak pastikan bahawa kita balik bertemu dengan Allah, kita tak bawa dosa-dosa, kekaratan dan kotor-kotor dunia. Nah, ini yang jadi satu masalah. Ada di kalangan manusia yang meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 12 dan juga ayat 13. Cuba kalau kita ada lapang-lapang depan kita ada Quran, cuba buka. Allah Ta'ala sebut, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kalau kamu lihatlah al-mujrimun. Al-mujrimun ni maksudnya, saya dengar ada satu orang ulama membahaskan mujrimun ini, iaitulah orang-orang yang berdosa. Kamu akan lihat orang-orang yang berdosa masa hidup di dunia dulu. Maknanya mati tak sempat bersihkan. Dia mati dalam keadaan masih terpalit dengan dosa-dosanya. Ini Ramadan datang, dia nak menghilangkan, nak membersihkan. Sebab tu Ramadan sebagai tetamu yang penting. Kan, kali ini tetamu Ramadan namanya. Dia datang ke tempat kita, dia kata apa? Tengah PKP kamu semua, katanya. PKP tak PKP, dia adalah tetamu kita. Dan tugasnya ialah bantu kita bersihkan jiwa kita. Dan bila dah bersih jiwa kita selama 30 hari, dia menumpang, dia akan balik semula. Dan tahun depan belum tentu dia boleh datang lagi. Begitulah analoginya, ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kamu melihat orang-orang yang mujrimun, kamu akan melihat mereka itu nakisuru usihim, tunduk kepala di depan Allah. Ini ceritanya masa kita semua dah berada di dataran mahsyar. Semua tunduk. Tak ada yang berani mengangkat kepala di depan Allah. Yang dulu di dunia cakap besar, cakap meninggi, yang sombong, yang angkuh, semuanya nakisuru usihim, semuanya tunduk kepalanya. Tak berani nak mendongak lagi. Kerana apa? Kerana takut memikirkan nasib masing-masing. Semua tunduk. Rabbana absarna. Lalu dia berkata, Rabbana, Tuhan kami, absarna, kami dah melihat. Wa sami'na, kami dah dengar. Apa yang dia lihat? Dia lihat di depannya jurang neraka. Dan ada api yang menjulang-julang, yang terlalu panas. Panas api. Absarna, kami dah nampak dah. Yang inilah yang ustaz-ustaz selalu cerita dulu ni. Lebih kurang macam itulah. Inilah yang para kiai, para alim ulama yang sebut tentang api neraka ni, dia rupanya kami dah nampak. Absarna, kami dah nampak dah. Dan di sebelah hujung sana, dataran mahsyar, ada satu titian yang lebih halus daripada, lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada belahan rambut, 7 belahan rambut. Halus. Ribuan kaki mendaki, ribuan kaki menjunam, ribuan kaki mendatar. Merentang, merentang yang disebut sebagai, inilah di sirat. Sirat itu merentang neraka. Absarna, kami dah nampak dah. Dulu ustaz cerita, dia tak boleh nak tunjuk mana dia model dia, mana model neraka. Tak boleh nak bawa.
Tapi kali ini mereka nampak Rabbana absarna. Tuan-tuan buka surah Sajadah ayat 12. Selalu hari Jumaat Pak Imam baca buat sujud sejadah. Kami dah nampak dah. Dulu tak nampak. Ya. Wasami'na, dan kami dah dengar. Apa yang dia dengar, tuan-tuan ya? Dia dengar bunyi jeritan-jeritan itu dalam neraka. Dia dengar bunyi api yang menjulang-julang ini. Ya. Neraka tu ada bunyi apinya yang membakar. Dan apinya semakin membesar. Yang mana bahan-bahan bakar di dalam gaung, di dalam jurang itu bukannya kayu-kayu, minyak gas, bukan, getah, bukan. Bahan bakarnya ialah manusia-manusia. Lagi ramai manusia dicampak ke dalam api semakin marak. Kita rujuk surah Al-Baqarah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, surah Sajadah ayat 12. Sama-sama kita menambah iman. Wasami'na, kami dah dengar bunyi jeritan-jeritan, tolong, panas, keluarkan kami, tolonglah, tolonglah, ya. Pekikan-pekikan yang sangat mengerikan kami dah dengar. Lalu bagaimana? Farja'na, balikkan kami semula ke dunia. Kita masih cerita tentang perlu tak kita minta ampun dengan Allah. Ada orang tak buat kisah, tak ambil kisah pun. Soal nak minta ampun ke tak minta ampun dah. Dah minta ampun dah. Dah bila? Tahun lepas. Tahun lepas dah istighfar. Dia rasa confirm dah Allah Ta'ala ampunkan dia. Sekali cakap pun jadilah. Allah kan maha pengampun. Sedangkan Rasulullah tiap-tiap hari 100 kali astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Sedangkan Rasulullah tak pernah buat dosa pun. Kan? Kalau kita fikir-fikir secara rasional, kenapa Nabi istighfar satu hari 100 kali? Buat benda-benda macam tak faedah je. Tak faedah lah kata mereka-mereka ni. Sebab apa? Nabi dah tentu masuk syurga. Nabi penghulu dalam syurga. Ya, kekasih Allah. Tak payahlah buat istighfar tu, kan, sia-sia aja. Kenapa Nabi buat? Supaya umatnya ikut. Masalahnya berapa ramai kita ni yang satu hari yang menyebut astaghfirullahalazim secara sedar, secara insaf. Insaf. Kalau Allah Ta'ala tak ampunkan dosa kita, ke mana kita akan pergi selepas ni? Kalau COVID-19 ni, na'udzubillah lah ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan ya, mereka-mereka yang terkena COVID-19 ini, yang terlibat, Allah ampunkan dosa mereka, muslimin dan muslimat, dan Allah tempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisinya. Ya, kalau kena penyakit COVID ni, tuan-tuan, wabak ni, derita hanya di dunia. Di akhirat besok, mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan di kalangan para syuhada, di kalangan orang-orang yang soleh dan solehah. Sakitnya hanya di dunia, tetapi dengan dosa-dosa yang kita bawa ni, bukan setakat di dunia ni ya, bila mati kita sampailah ke negeri akhirat, ribuan tahun kita dicampak di dalam neraka Allah. Kita takkan bahagia di sana. Saudari muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, lalu farji'na, balikkanlah kami ke dunia ya Allah. As-Sajadah ayat 12. Balikkanlah kami ke dunia ya Allah. Agaknya inilah doa-doa orang-orang yang telah pun mati agaknya. Ya, kalaulah ada permintaan, mungkin permintaan inilah permintaan mereka, nak balik ke dunia. Kan? Terutama bila start Ramadan, minta balik ke dunia. Kami nak juga puasa juga pada bulan Ramadan. Tapi tak ada seorang pun, tak ada satu pun yang telah kembali ke rahmatullah, yang balik Allah Ta'ala beri peluang dia untuk balik semula. Semayang rajin-rajin. Semayang banyak-banyak. Semayang tarawih dulu, masa dulu sebelum mati tak buat, sekarang buat. Semayang tarawih. Baca Quran banyak-banyak. Masalahnya tak ada. Sebab itu yang disebut sebagai hari penyesalan. Menyesal semua. Ustaz pun menyesal, kan? Yang tak ustaz pun menyesal. Seorang bapa menyesal, seorang ibu menyesal,
anak-anak menyesal, pemimpin pun menyesal, semua menyesal bila dah balik semula besok. Kalau macam ni lah aku tahu, kalau tu lah. Baik tuan-tuan sekalian, farji'na na'mal salihan, balikkan kami semula ke dunia, kami nak beramal ibadat. Sebab tu tuan-tuan, dengan umur yang ada ni adalah modal. Ibarat kalau berniaga, modal kita ni umur. Maka manfaatkanlah umur yang ada ni. Tengok diri kita masing-masing, apa yang belum buat lagi. Belum duha, jom kita duha. Belum khatam Quran. Kita last kali khatam Quran masa bila? Dulu masa muda-muda. Sebelum kahwin, lepas tu masuk Minang ataupun kita dipinang orang, lepas tu langsung tak khatam lagi. Khatam pun baca 3 kul aja. Dah buat majlis khatam Quran. Kan, pulut kuning, taruh telur banyak-banyak. Kita rasa khatam habis dah. Padahal baca 7 ayat aja. Kan. Kemudian farji'na, balikkan semula. Inilah harapan mereka. Tetapi harapan ini tidak pernah tertunai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kita sebut tentang mujrimun, golongan orang yang mati dalam keadaan berdosa. Ada yang memberikan pandangan bahawa mujrimun adalah orang-orang yang mati tak sempat minta maaf. Orang yang mati tak sempat dia minta ampun, minta maaf. Tak sempat bertaubat kepada Allah, tak sempat. Dengan Allah tak sempat taubat. Dengan ibu bapa tak sempat minta maaf. Dengan suami tak sempat minta maaf. Dengan isteri tak sempat minta maaf. Maka dia mati dalam keadaan masih membawa palitan kekotoran pada hatinya. Ma'uzubillah min zalik. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya, sesungguhnya kalau kau balikkan aku ke dunia kali ini ya Allah, inna muqinun, kali ini kami betul-betul yakin sebab kami dah nampak. Kalau boleh balik ke dunia, kita pula jadi tukang ceramah pula kan. Bertakwalah pada Allah, neraka ni benar, api neraka ni memang ada. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, sesungguhnya kali ini kalau kau balikkan aku semula ke dunia, inna muqinun, inilah satu pengembalian yang meyakinkan. Aku rasa sangat yakin, tapi tak guna tuan-tuan ya. Sebab tu kita belum tengok pun, tapi kita takut pada azab itu. Inilah namanya keimanan. Sebab itu dengan datangnya Ramadan ini, ya, Allah Ta'ala sebut kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan ke atas mereka yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan, la'alla, ya, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang bertakwa. Habis saja Ramadan, kita upgrade level kita. Daripada muslim kita jadi mukmin, daripada mukmin kita jadi muttaqin. Jadi level kena naik tuan-tuan ya. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ya puasa kita ini. Tuan-tuan, surah As-Sajdah ayat 13, walau syi'na kullu nafsin hudaha. Kalau kami kehendaki, kami berikan hidayah kepada tiap-tiap jiwa. Apa maksudnya? Kalau Allah Ta'ala kehendaki, dia boleh beri hidayah pada semua yang berjiwa. Semua orang dibagi hidayah. Kepada Abu Lahab boleh dapat hidayah, Abu Jahal dapat hidayah, Abdul Muttalib dapat hidayah, Abu Talib dapat hidayah, semua dapat hidayah. Kalau Allah Ta'ala hendak, dia boleh bagi hidayah pada semua manusia. Dan semua orang jadi baik. Hidayah dengan hidayah agama, ya, semuanya jadi insan-insan yang soleh. Tak ada orang jahat dalam dunia ni. Tak ada orang yang nak buat benda-benda jenayah, tak ada. Tak ada perompak, tak ada penyamun, kan? Tak ada orang jahat, semua baik, kan? Bayangkan apa akan jadi dengan kehidupan kita kalau semua orang baik. Allah Ta'ala mampu tak buat begitu? Allah ada sifat kudratnya, iradatnya, Al-Qahhar lagi, ya.
Ar-Razzaq. Allah Ta'ala dia boleh buat semua orang jadi baik, semua orang jadi kaya. Allah mampu buat. Dia boleh cipta kita daripada tak ada kepada ada, daripada tak wujud kita ni dulu. Contoh, kita lahir tahun 1968, 1950 tu tak mana-mana kita. 1966 tu tak mana-mana pun kita tak tahu. Daripada tak wujud, Allah Ta'ala boleh wujudkan kita. Allah Ta'ala boleh ciptakan roh. Dan seluruh cakrawala ni semuanya Allah Ta'ala yang create. Kan? Dialah creature yang terhebat sekali. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, walau syi'na kulla nafsin hudaha. Kalau kami kehendaki, kami akan berikan hidayah kepada semua manusia. Walakin haqqal qawlu minni. Tetapi haqqal qaul, kebenaran. Allah juga dia ada kudrat, iradat. Allah pun dia ada kehendak. Ni kehendak aku. Aku wujudkan akan ketentuan-ketentuan itu. Aku yang menentukan. Kebenaran-kebenaran itu aku yang menentukan. Ya. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan aku penuhkan, akan ku penuhi. La amla'anna, nescaya akan ku penuhkan neraka jahanam. Akan ku penuhkan neraka jahanam itu yang terdiri, akan masuk neraka jahanam itu minal jinni wal ins, daripada jin dan manusia ajma'in seluruhnya. Muslimin, muslimat, saudara-saudariku yang dikasihi sekalian. Sebab itu bila kita sebut soal kesalahan dan dosa, mudah-mudahan kita tak masuk pada golongan mujrimun ini atau mujrimin. Ya. Kita selalulah minta ampun kepada Allah, istighfar satu hari kita buat 100 kali, ya, lebih lagi bagus. Dan kita buat sebanyak-banyaknya sambil menyebut astaghfirullahalazim, aku minta ampun ya Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Engkau. Kita akui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang tidak mahu minta ampun kepada Allah sebenarnya adalah orang yang sombong dan takbur. Dia merasa dirinya hebat, besar, aku tak pernah buat salah. Ya, sedangkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan, daripada Anas bin Malik mengatakan, kullu bani Adam khata', kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu buat salah. Sebab tu siapa yang hidup ni nak cari salah orang aja, dia takkan terkumpul salah tu. Terlalu banyak salah manusia ni. Saya pun ada kesalahan, tuan-tuan pun ada kesalahan, semua insan. Bani Adam ni kata Rasulullah khata'un, semuanya buat salah. Tapi jangan kita bangga pula, kan? Bila buat salah aja kita kata aku kan manusia. Biasanya begitulah, kan? Bila kita dah buat salah, kita akan sebut perkataan tu, saya kan manusia, mesti buat salah, jadi minta maaf lah. Lepas tu esok buat salah lagi. Ya. Jadi wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang buat salah ni tadi at-tawwabun, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari bukan kita fikir macam mana nak perbanyak salah tu, bukan. Setiap ketika kita fikirkan bagaimana nak mengurangkan salah kita. Kalau boleh tak ada salah-salah lagi, kalau boleh. Di situ arah matlamat kita, kalau boleh tak nak salah-salah lagi. Kalau macam mana tetap sebagai manusia kita akan melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa. Sebab tu kita sangat perlu kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tajuk kita pada hari ini. Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, dalam surah Taha ayat yang ke-74. Cuba sama-sama kita semak nanti lepas ni. Taha ayat 74. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Barang siapa yang datang menghadap Allah dalam keadaan mujriman, membawa dosa-dosa. Sebab ada orang kata, alah, dosa-dosa sikit-sikit tak apa. Manusia mana ada yang tak berdosa? Macam-macam alasan dalam ayat ini, menyanggahi ayat ini. Man ya'ti, innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Barang siapa yang datang bertemu dengan Allah, meninggal, mati dia, bawa dosa.
mujriman, bawa dosa, fa inna lahu jahannam, maka tempatnya nanti adalah neraka jahannam. Na'udzubillah. Kalau kita tak gerun lagi, tak tahulah, tak tahu mana pergi keimanan kita. Sebab itu kita ni, ya, saya dan juga tuan-tuan, ustaz tu cakap macam dia tak termasuk aja, termasuk saya jugalah tuan-tuan, ya. Kita kena gerun dengan kenyataan-kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi sebut kullu bani adam khata'un, rasanya ya Allah, kita banyak salah sebenarnya. Salah dengan Allah. Salah ketika kita melanggar perintah-perintahnya. Dan kita tinggal solat, kita tak rasa susah hati. Dan Quran pun tak baca seminggu pun rasa okey aja. Maknanya betapa jauhnya hati kita ni. Sebab itu Ramadan ni sangat perlu, tuan-tuan, sementara ada Ramadan ni, tetamu kita ni, benarkan, beri peluang untuk Ramadan datang untuk membersih, mencuci hati kita, supaya kita jadi lebih nampak kefitrahannya. Tak tahulah bahasa apa dah tu, ya. Lebih nampak kesucian hati itu. Kan? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin, bila disebutkan Allah aja ada getaran pada hati dia, takut. Kalau tak bergetar tu bukan mukmin yang sebenar lah. Allah yang sebut dalam ayat ni, sesungguhnya orang mukmin yang sebenar-benar mukmin itu, idza dzukirallah, bila disebut Allah je, wajilat qulub, ada perkataan qulub situ, hatinya jadi takut, ada rasa takut. Apa lagi nak buat? Rasa takut. Kemudian bila dibacakan ayat-ayat Allah, bila dibaca Quran depan dia, zadathum imana, bertambah iman dia. Ni siapa ni, ya? Kitalah. Kitalah, saya dan juga tuan-tuan. Bila kita dengar orang baca Quran, bertambah iman kita, bertambah kekuatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik semula kepada cerita kita ni, tuan-tuan, sesungguhnya orang-orang yang menghadap Allah, ya, datang berjumpa dengan Allah dalam keadaan masih membawa dosa-dosanya, maka sesungguhnya baginya jahannam, dan dia berada dalam neraka jahannam itu, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak nak kata mati, dia tak mati, dia hidup. Tetapi nak kata hidup pun tidak, tapi dia mati. Agak-agak macam mana tu nak mentafsirkan tu? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala kata dia di dalam neraka jahannam itu tak hidup, tak mati. Agak-agak macam mana rupa dia? Jadi macam zombie lah, kan? Kita tengok cerita lah zombie ni, kan, berlakon saja. Tengok zombie tu dah mati dah, tapi dia hidup. Maka dalam neraka nanti begitulah keadaannya. Tak tahu nak ke mana dah. Panjat-panjat dinding jahannam itu, ditolak, disepak oleh para malaikat, jatuh balik ke dalam gaung tu. Tak tahu nak ke mana dah. Tak ada satu tempat pun yang agak sejuk, tak ada. Ya. Percikan-percikan api adalah sebesar istana. Mana nak pergi, tuan-tuan? Na'udzubillah min zalik. Jadi jangan kita balik bertemu dengan Allah membawa dosa-dosa. Kita perlukan pengampunan Allah sebenarnya. Dan yang perlu ada dalam jiwa kita, bimbang-bimbang Allah Ta'ala tidak menerima taubat kita. Sebab tu kena ulang selalu. Kita bukan maksudnya buruk sangka dengan Allah, tak. Ada orang sekali je, astagfirullahalazim, dah cukup. Bila tanya, dah taubat dah? Mau main judi, mau mencuri, mengambil hak orang, dah taubat ke belum? Dah. Bila? Raya tahun lepas? Dah. Jadi saudara-saudari muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, mereka itu disebut sebagai mujrimin, orang-orang yang berdosa, dan kita kena pastikan kita kembali kepada Allah dalam keadaan, bukan dalam keadaan mujriman, dalam hal keadaan membawa dosa-dosa. Sebab tu kalau kita ada salah dan dosa dengan manusia-manusia,
kita kena minta maaf. Apalah sangat syurga yang begitu hebat Allah Ta'ala sediakan dengan luka hati kita, kan? Ustaz cakap bolehlah, ni hati ni yang rasa terluka. Dan banyak orang cakap macam tu, hati terluka. Sepatutnya kita serah pada Allah, sebab hati itu bukan milik kamu, milik Allah. Milik Allah. Maka Allah akan menyembuhkan segala kelukaan-kelukaan itu. Allah mampu berbuat begitu. Maka tuan-tuan, kita minta maaf sesama manusia. Saya teringat motivasi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Fadilah Kamsah. Dia mengatakan bahawa sebelum tidur malam, kita maafkan kesalahan semua orang yang ada di sekeliling kita. Ikhlas kita maafkan. Kita kena buat macam tu. Siapa yang belum buat, eloklah kita buat. Cuba buat bagi sesiapa yang belum buat. Sebelum tidur malam, sebelum kita buat cara sunnah Rasulullah tidur malam, dalam hati kita ni kita ikhlas, pasrah lah kata orang, aku maafkan semua kesalahan orang yang ada di sekeliling. Apakah itu isteri? Kita kena minta maaf. Sebagai isteri pula, pernah tak kita pernah buat salah kepada suami kita? Menyakiti hati suami, meninggi suara di depan suami, tak melayani suami, itu semua dosa-dosa. Suami pun begitu juga. Pernah tak kita menipu isteri, tidak jujur dengan isteri? Apakah kita pernah minta maaf dengan dia? Yang paling susah ialah kita minta maaf. Seorang suami nak minta maaf dengan isteri cukup susah, payah nak jumpa lah, walaupun ada sebenarnya. Kenapa laki-laki ni dia ada keegoan dia, susah. Tapi walau macam mana pun, demi kerana Allah, demi kerana syurga yang Allah sediakan, demi kerana neraka yang terdedah, maka kita kena buat, walau sesusah mana sekalipun. Jadi yang kita perlu sekarang ni, jangan balik qalbin mujrimin, jangan balik bertemu Allah dalam keadaan hati yang berdosa, ruh yang berdosa, yang kotor, tapi baliklah dengan qalbin salim, hati yang benar-benar salim, sejahtera, yang benar-benar patuh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bersihkan hati kita, dan kita perlukan kepada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersempena dengan Ramadan ini, di hujung-hujung Ramadan, marilah sama-sama kita manfaatkan Ramadan yang datang ini sebagai membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, supaya dia kembali semula kepada fitrahnya. Al-qalbu idza ja'a wa atasha safa wa raqa. Kata Rasulullah, hati manusia ni apabila manusia ni dalam keadaan dia lapar, dalam keadaan dia dahaga, hati itu akan safa, jadi suci, waraqa, jadi lembut. Tapi kalau perut itu ataupun hati itu penuh dengan kekotoran-kekotoran, kenyang dia, sentiasa kenyang dia, banyak makan, banyak minum, wa idza syaba'a, apabila kenyang, maka amya, menjadi buta lah hati itu, au ghalaza, ataupun menjadi keraslah hati itu, wa nama, dan hati itu tidur sepanjang selama-lamanya tidur. Jadi begitu sensitif jiwa manusia ni, hati manusia. Sebab itu Ramadan ni perlu, sebenarnya Ramadan ni kita melaparkan perut kita ni, daripada sahur itu sampailah terbenam matahari, kita berlapar tu kerana Allah Subhanahu wa taala, dengan niat-niat yang betul. Kita laparkan perut, tapi sebenarnya kita sedang memproses, membersihkan jiwa kita. Sebab tu jangan kita tunggu buka aja. Sepanjang kita berpuasa, nak menunggu buka, bertasbih, bertahmid dan bertakbirlah kita. Ambil Quran, kita baca. Dan hari ni ada buku-buku agama, kita baca sebagai tazkirah dalam kehidupan kita. Itu pun dapat pahala banyak. Allah Ta'ala ganda-gandakan pahala pada Ramadan ini. Jadi kita kutiplah ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan sebelum saya mengundur diri, Allah Subhanahu Wa Taala mengingat pada surah Al-A'raf ayat 179. Tuan-tuan boleh rujuk nanti bila ada kelapangan. Al-A'raf 179, biasa ustaz-ustaz selalu baca, walaqad dara'na li jahannam, dan sesungguhnya akan aku hiasi, zara'na, aku hiaskan neraka jahanam ni, katsirun minal jin ni, ya, akan ku hiaskan neraka jahanam ni daripada jin dan manusia. Yang jenis macam mana manusia, yang jenis macam mana jin, yang jenis macam mana ni manusia, yang jenis macam mana ni akan jadi perhiasan dalam neraka jahanam. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ada qulub, mereka ada hati, la yafqahuna biha, tetapi tidak faqih, hatinya mati, dia tidak memahami agama. Kena belajar, hadirlah majlis-majlis ilmu, supaya hati kita ni jangan jadi hati yang la yafqahuna biha. Ada hati tapi hatinya tidak dapat memahami akan Allah, tidak mengenal Allah. Dia semayang tapi dia mengumpat, bermakna dia semayang tapi dia tak tahu yang Allah tu maha mendengar, sebab tu dia mengumpat. Dia solat rajin, berzikir rajin, tapi dia juga menfitnah orang. Dia tak tahu fitnah tu adalah dosa, dia tak tahu. Sebab tu saya sebut tadi, dia ada hati, ya, Allah Ta'ala mengingatkan ada orang yang akan jadi perhiasan dalam neraka jahanam. Jenis yang macam mana? Jenis yang ada hati tetapi la yafqahuna biha, hatinya buta dan dia tidak memahami, tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi usahalah kita, ya, untuk faqih di dalam agama. Rasulullah sebut, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah Ta'ala nakkan dia tu baik, yufaqihu fid din, Allah fahamkan dia tentang agama. Ini bertolak belakang dengan orang yang tak minat nak belajar agama. Kalau Allah Ta'ala nakkan baik pada seseorang, elok pada dia masa depan di dunia akhirat, yufaqihu fid din, Allah akan tunjukkan jalan dia, mempermudahkan untuk dia faqih, memahami agama. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, dia ada mata tetapi matanya mata, ya, tak ada basirah. Ada mata tapi matanya tidak mampu melihat kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, dia ada telinga tetapi telinganya tidak mendengar kebenaran. Yang dia dengar yang tak elok aja, yang kotor-kotor aja. Yang dia dengar yang bukan hak tetapi yang batil. Telinga dia tak dengar, tak suka dengar pada benda-benda yang baik, tak suka ceramah, tak suka nasihat, tak suka dengar Quran. Orang baca Quran dia tak minat dengar, sakit hati dia. Dengar azan tak suka. Ada tak? Ada. Siapa ni? Mereka yang ada telinga, la yasma'una biha, tetapi dia tidak mendengar. Dan kesemua ni tadi Allah Ta'ala sebut, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Ini bukan saya sebut ni, binatang. Kalau kita sebut orang binatang, marah orang. Allah Ta'ala sebut, ya, betapa rendahnya martabat mereka ini, yang jenis ada hati tapi hati yang tidak faqih. Mereka ada telinga tak mendengar, ada mata tak melihat, ya. Mereka ini kal an'am, ya, seperti binatang empat, hak kaki empat, binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, ya. Mereka lah termasuk di kalangan orang-orang yang ghaflah, yang lalai, yang leka dalam kehidupan dunia ni. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu doa kita pada Allah SWT, ya muqallibal qulub, ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika, ya Allah, mohon pada Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, untuk taat pada Allah. Kita istiqamah, tetap kita, ya, di atas agamamu, wa ta'atika, dan di atas ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat sekalian, marilah sama-sama, ya,
kita perlukan kepada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tajuk kita sebenarnya pada hari ini. Kita perlukan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, maka kita sejahtera dalam kehidupan dunia, sejahtera dalam kehidupan akhirat. Sekiranya Allah Ta'ala tidak mengampunkan dan kita hidup di dalam kegelapan dosa, Allah Ta'ala sebutkan banyak di dalam Al-Quran. Mungkin hari lain kita akan kupaskan, begitu panjang. Allah akan menurunkan azabnya. Allah akan menurunkan peringatan-peringatannya. Sebab itu terdapat sepotong hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sebuah hadis kursi yang mafhum. Mafhumnya, sekiranya aku nak mematikan seseorang hamba, nak meninggalkan seorang hamba, nak ambil nyawa dia, sekiranya masih ada dosa-dosa, Allah nak ambil nyawa, nak meninggalkan seseorang sampai masa dah ajal dia, tapi dia masih berdosa lagi, lalu kata Allah, akan kuhimpunkan semua dosanya daripada dia start akil balik sampai umur dia sekarang, umur 80 tahun, akan kuhimpunkan semua dosa-dosanya sebagai penyakit di dalam tubuhnya. Sebagai penyakit di dalam tubuhnya. Sebab tu kita tengok, sebelum seseorang sakit, ni tak semualah, tak semua. Sebahagian saja. Kan? Allah datangkan penyakit-penyakit. Kadang-kadang dia kata, Ustaz, dulu sakit ni makan ubat ni okey je, sembuh. Ni sekarang ni ubat yang sama tak sembuh-sembuh juga. Akan kuhimpunkan semua dosa-dosanya sebagai penyakit di dalam tubuhnya. Jadi supaya kita sihat tak sakit, jangan banyakkan dosa. Dan sekiranya masih ada lagi dosa, Allah Ta'ala dah bagi dia sakit sampai masa ajalnya, masih ada dosa lagi, sikit dosa lagi, lalu akan kususahkan kematiannya, kata Allah. Na'udzubillah min zalik. Akan kususahkan kematiannya, kata Allah. Sebab itu tuan-tuan, perlu tak kita kepada pengampunan Allah? Tajuk kita pada pagi ni sangat perlu pengampunan. Kena merayu, kena sujud pada Allah supaya Allah berikan keampunan. Dan kita tahu Allah Ta'ala sangat suka mengampunkan dosa. Sebab tu kita baca doa sembahyang tarawih kita, Allahumma innaka afun, ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang memiliki keampunan itu. Tuhibbul afwa, Engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Dan tak ada satu jaminan pun, ya, Allah Ta'ala menerima keampunan, memberi keampunannya. Sebab tu kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ankabut ayat 40. Tuan-tuan semaklah nanti, sepintas lalu aja. Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidzanbi. Kami turunkan balak dan malapetaka itu bidzanbi, disebabkan dosa-dosanya. Rupanya dosa ni ada kaitan dengan malapetaka. Ada, kan? Kadang-kadang orang nafikan. Ni wabak ni, penyakit-penyakit ni mana ada kaitan dengan agama. Kalau banjir besar berlaku ni tak ada kaitan dengan malapetaka, dengan kemurkaan Allah, tak ada. Ada orang dia kata macam tu. Banjir ni sebab empang tu pecah. Ni orang teknikal lah. Tak semua, sebahagian. Dia tak nampak di mana letaknya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak kenal Allah. Ni kata qulubul la yafqahuna biha ni. Dia ada hati, tapi dia tak dapat, dia tak faqih, dia tak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak nampak perbuatan Allah. Dia nak nampak perbuatan Allah ni, dia nampak tangan besar tu, baru nampak perbuatan Allah. Sebenarnya itu adalah perbuatan af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 40, masing-masing kami rasakan azab kepada mereka bizambih, disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Lagi banyak dosa,
tidak minta ampun kepada Allah SWT, mendatangkan murka Allah, maka Allah Ta'ala akan turunkan bala dan juga malapetaka. Faminhum man arsalna alaihi hasiban. Sebahagian mereka ada yang kami kirimkan, kami utuskan ribut taufan yang begitu kuat. Ribut taufan yang begitu kuat. Disebabkan dosa ni, kami kirimkan ribut taufan. Ada kaitan dengan fenomena alam. Dosa ni ada relate, ada korelasi dengan fenomena alam. Ribut sebahagian daripada mereka. Sebahagian dari mereka itu kami kirimkan kepada mereka yang berdosa ini hasiban, ribut yang begitu kencang. Wa minhum man akhadat hussaykhah. Ada yang sebahagian daripada mereka yang berdosa ini kami ledakkan, kami letupkan mereka. Akhadat hussaykhah, dengan letupan, ledakan demi ledakan. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada sebahagian dari mereka itu kami benamkan, tenggelamkan mereka, tenggelamkan ke laut. Khasafna bihil ard. Kami tenggelamkan mereka itu, tenggelam ke dalam bumi. Ada kaitan kejadian fenomena alam ini dengan murka Allah, kasih sayang, rahmat Allah. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, walau sekiranya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah, amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Nescaya kami turunkan rahmat dari langit dan bumi. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut wa minhum man aghraq wa minhum man khasafna bil ardh. Kami tenggelamkan di dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Ada sebahagiannya kami tenggelamkan di laut. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah Ta'ala tidak menganiaya sesiapa. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tetapi kamulah yang telah menganiaya diri kamu sendiri. Jadi sekadar ini, nanti kita sambung lagi insya-Allah ya, untuk siri-siri berikutnya. Masih lagi saya nak peringatkan tentang tajuk kita pada pagi ini, iaitu perlukah aku kepada pengampunan Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Semua orang kita banyak salah. Dan kita ni kadang-kadang bertangguh-tangguh untuk mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita segerakan. Faqultu astaghfiru rabbakum, dan katakan kita minta ampunlah kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Jadi dengan kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita jadi semakin bersih. Hati kita menjadi semakin bersih dan menjadi sangat sensitif untuk kita taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila hati kita ni kotor dengan segala dosa-dosa yang kita tak nak bersihkan, yang kita bimbang hati ni akan jadi mati. Hati mati. Sebab tu Rasulullah pesan jangan matikan hati. Ada beberapa punca hati menjadi mati, tapi kita pergi hari lain lah masa kita dah terlalu sedikit. Bila hati kita penuh dengan segala dosa dan kegelapan dosa, maka tak dapat beza antara dosa dan pahala. Inilah puncanya kita tengok sekarang ni. Sebahagian masyarakat dia buat dosa, dia kata sama je macam buat pahala, sama. Dia dah tak dapat beza lagi. Macam mata dia dah tak, mata hati dia tu dah jadi buta. Kan? Lebih teruk lagi, dia tak dapat beza duit dia dengan duit orang. Duit dia, kalau dia seorang pemimpin, duit dia dengan duit rakyat, dia tak dapat beza dah, sama je. Kalau dia hatinya bersih, dia cukup amanah. Kan? Dia tak akan tergamak, takkan dia berani, kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, Maha melihat, dan hatinya bersih, maka dia tidak akan melakukan yang seperti itu. Jadi seseorang melakukan
perkara-perkara yang dilarang oleh Allah ketika mana hatinya telah mati, ketika hatinya penuh dengan kekotoran-kekotoran dosa, mazmumah di dalam jiwanya. Di situlah pentingnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tak dapat beza anak sendiri dengan anak orang. Tak dapat beza isteri sendiri dengan isteri orang. Tu kira dah teruk sangat dah tu dah. Teruk sangat dah tu dah. Jadi marilah, orang selalu sebut baik hati, busuk hati, iri hati, kecil hati, sampai hati, hati-hati. Semuanya hati. Pentingnya hati kita ni. Maka Ramadan ini sangat-sangat memberi impak yang besar kepada penyucian hati kita. Kita laparkan perut kita, dan kita membersihkan jiwa kita. Jiwa kita menjadi lebih sensitif kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung semula selepas ini, dapatkan pengampunan Allah, dan kita sangat-sangat kena merayu dengan sujud kepada Allah. Kita mohonkan, ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya, Rasulullah SAW habis saja Ramadan, Rasulullah sebut kepada isterinya dan kepada sahabat-sahabatnya, faya ajaban, aku rasa sangat hairan, aku rasa sangat hairan, liman adraka Ramadan fala yaghfirulah. Dah habis dah Ramadan dah, tapi Allah masih belum mengampunkan dosa-dosanya. Faya ajaban, aku rasa pelik sungguh. 30 hari puasa hari-hari. Maka bagaimana puasa kita? Mari sama-sama. Rubba sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atsh aw kama qala. Berapa banyak orang yang puasa dan puasanya dia tidak dapat apa-apa kecuali menahan lapar dan dahaga. Nauzubillah min zalik. Jadi hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bicara pada hari lain berkaitan dengan perlu kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah-kisah ini ada satu kisah yang disebutkan dengan nama Uwais Al-Qarni. Tak sempat saya nak menyampaikan di sini. Kita sampaikan pada hari-hari lain. Ya. Bila sebut tentang pengampunan ini, kita akan ceritakan kisah Uwais Al-Qarni. Ya, satu orang yang tidak dikenali, tak ada siapa pun kenal di muka bumi. Dia tak glamour pun, kan? Tak glamour pun. Tak terkenal pun dia. Orang pun tak kenal, tak ada siapa pun kenal dia. Tetapi dikenali oleh seluruh penduduk langit. Kalau di langit tak ada satu malaikat pun yang tak kenal dengan nama Uwais Al-Qarni. Kalau kita tak kenal, pelik sikitlah. Nabi dah perkenalkan nama Uwais Al-Qarni. Jadi kita akan cerita pada hari lain, mudah-mudahan panjang umur kita, murah rezeki, dan terima kasih kepada mereka yang berada pada talian ni. Nurlida Muhammad Yasin, alhamdulillah, terima kasih dapat bersama. Rizma Abdullah, yang tercatat di sini adalah yang dapat saya sebutkan, ya. Terima kasih, ya, kerana dan tolong sama-sama viralkan, ya. Sama-sama kita, kata orang, kita perhebohkan, hebohkan benda baik ni bagus sebenarnya. Barang siapa yang berbuat satu-satu kebaikan, maka Allah Ta'ala akan munculkan 10 kebaikan untuk orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi mudah-mudahan teruskanlah Ramadan kita, puasa kita, dan amalan-amalan yang lain. Ya, mudah-mudahan kita semakin dekat kepada 10 malam akhir ni, semakin perhebatkan kita dengan amalan-amalan itu, insya-Allah. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau saya tersalah dalam penyampaian. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah silap itu, saya sandarkan pada kelemahan-kelemahan diri. Banyak sangat kekurangan yang ada pada diri saya ni. Ya, bukanlah nak mengajar, tak ada niat nak mengajar pun, ya. Sekadar kita share, kita kongsi. Cuma pernah belajar je. Kita share. Kongsi sama-sama untuk kita sama-sama masuk ke dalam syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Mari sama-sama kita tutup dengan baca tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.